Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Dan kaunuhu basiran, itu dah. Artinya keadaannya yang melihat, yang melazim ia akan basar yang berdiri kepada zatnya. Mustahil ia yang buta, hanya wajib yang melihat selama-lamanya. Tengok. Dan kaunuhu basiran, ni ia panggil setengah daripada sifat maknawiyah. Maka kaedah sifat maknawiyah ni apa dia? Iaitu melazim akan sifat ma'ani. Bermakna dia belum pada tu, apabila adanya sifat basar, mestilah adanya kaunuhu basiran. Tu yang panggil melazim. Kemudian kemudian ia panggil maksud ataupun tujuan sifat maknawiyah hak kata terjemuh dengan makna keadaan tu. Gapo dia keadaan maksud? Maksud keadaannya yakni satu perkara yang nakwi sifat ma'ani itu lekat di sifat maknawi. Tu dia panggil keadaan. Yakni satu perkara yang nakwi lekat sifat basar itu di zat Allah. Di zat Allah. Itulah dinamakan hal maknawiyah. Ya tak siapa tangga ada dan tak siapa tangga tak ada. Tu dia panggil maksud sifat maknawiyah. Kemudian katanya tengok, dan kaunuhu basiran, kaunuhu teraja di Allah, basiran kata takdir supah dulu, basiran aizatan muttasifan bil basari. Takdir tu. Betul basiran tu aizatan muttasifan bil basari. Aizatan muttasifan bil basari. Itu basiran. Dan kaunuhu keadaan, dan kaunuhu keadaannya Allah Ta'ala itu basiran aizatan muttasifan. Itu aizatan muttasifan bil basari. Makna kata keadaannya Allah Ta'ala itu zat yang bersifat dengan sifat basar. Hak kita nak sifat maknawiyah tu ialah kaf waw nun tu. Hak terjemahan makna keadaan tu. Keadaan tu nak kerti tu. Tak siapa tangga ada dan tak siapa tangga tak ada. Dia panggil satu perkara yang nakwi sifat ma'ani itu lekat di zat Allah. Itu dia panggil keadaan. Tengok apa arti kaunuhu basiran? Artinya mubtada keadaan tu khabar. Artinya arti kaunuhu basiran tu. Berarti molek. Khabarnya ialah keadaannya Allah Ta'ala. Nya teraja di Allah tu. Keadaannya Allah tu yang melihat. Apa yang melihat? Dabik tu yakni zat yang bersifat ia dengan sifat pelihat. Tulis betul yang melihat tu yakni zat yang bersifat ia dengan sifat pelihat. Tu hak kita takdir zatan muttasifan bil basari. Apabila yang wari terjemuh arti di sini, kita kedirlah. Yang melihat tu ia terjemuh daripada basiran. Basiran tak ada kita takdirlah hana syukri. Aizatan muttasifan bil
bil basari. Betul yang melihat tu tulis supaya tadi. Yakni betul yang melihat tu. Yakni zat yang bersifat ia dengan sifat pelihat. Nampak tak? Apabila ada sifat pelihat di Tuhan, mestilah adanya keadaan apa? Keadaan melihat. Itu dipanggil melazim. Apabila ada sifat basar, mestilah adanya kaunuhu basiran. Itu dipanggil melazim ia. Berakih ia. Tu. Habis. Macam situ. Kalau kita nak keadaan tu yang panggil sifat maknawiyah. Adapun yang melihat tu bukan sifat maknawiyah. Keadaannya yang melihat tu sifat pada keadaannya. Yang melazim ia keadaannya yang melihat tu. Melazim maf'ul akan basar, yakni akan sifat basar. Kena takdir lah. Akan basar, yakni akan sifat basar. Ataupun akan basar, yakni akan sifat pelihat. Itulah lah. Basar tu asal Arab, pelihat Jawi. Apa maksud dengan kata melazim ia akan basar tu ya Badri? Supaya dulu duk mengaji ambil kaunuhu qadiran. Sapanya kaunuhu sami'an mengu hari tu. Melazim tu ada belaka. Melazim ia. Melazim ada belaka. Mari di sini yang melazim ia keadaannya yang melihat tu. Melazim maf'ul akan basar, yakni akan sifat pelihat. Apa maksud dengan kata melazim ya Badri? Syukri, apa maksud dengan kata melazim? Dengan makna lah, apabila ada apa? Ya Badri. Apa Basri? Maksud dengan kata melazim, ia akan basar dengan maknanya apabila ada apa? Apabila ada sifat apa? Apabila ada sifat basar, mestilah adanya kaunuhu basiran. Apabila ada sifat pelihat, mestilah adanya keadaannya yang melihat. Itu dipanggil melazim ia berakih. Kalau itu tulislah betul melazim ia akan basar dengan maknanya apabila ada sifat basar mestilah adanya kaunuhu basiran. Itu dengan makna melazim ia akan basar, yakni dengan maknanya apabila ada sifat basar mestilah adanya kaunuhu basiran. Itu yang panggil melazim ia. Apabila ada kuning dipisah, mestilah adanya keadaannya yang kuning. Tu dia panggil melazim ia. Kama dia nak urti kata keadaan yang melihat tu. Tak siapa tangga ada dan tak siapa tangga tak ada. Nak kata ada sangat pun tak boleh. Nak kata tak ada langsung pun tak boleh. Ia panggil duk di antara ada dan tak ada. Sebab tu sifat maknawiyah terjemuh dengan makna keadaan tu ia panggil satu perkara yang nakwi sifat basar itu masuk di zat Allah. Ia panggil hal maknawiyah.
Setengah ulama dia panggil sifat hal. Nah, dia panggil sifat hal. Ada juga. Duduk di antara ada dan tak ada. Nak kata ada sangat tak boleh. Nak kata tak ada langsung pun tak boleh. Dia panggil duduk di antara ada dan tak ada. Itu dia panggil sifat maknawiyah. Melazim ia. Habis situ. Sifat basar mana? Sifat pada basar tu yang berdiri, yakni yang menupan ia sifat basar tu. Yang berdiri, yakni yang menupan ia basar tu. Yang berdiri takluk kepada zatnya, yakni pada zatnya, pada dirinya Allah Ta'ala tu. Sifat basar duk tupai di zat Allah. Apabila Tuhan tu ada sifat pelihat, maka Tuhan boleh lihatlah. Sebab tu kalau dia mau tanya kita, pada Tuhan tengok dengan apa? Tuhan lihat dengan apa? Dengan sifat apa dah? Sifat sifat pelihat. Syukri, Tuhan kita lihat dengan apa? Sifat apa? Sifat pelihat. Apa tu? Ingat balik Tuhan tengok dengan sifat, Tuhan nampak dengan sifat pelihat dia. Sifat pelihat tu duduk mana? Duduk tupai di zat Allah. Dengan makna apabila Tuhan ada sifat pelihat, maka Tuhan boleh lihat segala perkara lah. Lazim daripada sifat pelihat ke apa tadi? Keadaan yang melihat. Lazim tu. Ia ada sifat maknawiyah pula. Sifat pelihat. Pelihat tu dia panggil sifat ma'ani. Keadaannya yang melihat tu dia panggil sifat maknawiyah. Dua tu lazim melazimi tu. Dengan makna apabila ada sifat pelihat, maka mestilah adanya keadaannya yang melihat. Tu dia panggil melazim ia. Habis situ. Mustahil ia cuk situlah, jangan baca hubung G tu. Mustahil ia Allah Ta'ala itu yang buta. Yakni yang bersifat ia dengan buta. Tu yang buta yakni yang bersifat ia dengan buta. Mustahil. Apa mustahil? Mustahil ni yakni dak lagi pula tak ada. Tak ada lagi pula dak. Tu. Macam mana dah kata mustahil mudah-mudah. Asal kapung. Apa mustahil? Makna mustahil ni tak ada lagi pula dak. Nak goyak kata sifat buta tu tak ada di tu Makna kata akal kita tak boleh terima. Tu dia panggil mustahil juga. Mustahil ni tak ada lagi pula dak. Nak ayatlah no. Mustahil ia yang buta, nak goyak kata sifat buta tu tak ada di tu. Tak ada di tu Tuhan tak ada sifat buta. Sifat buta ni sifat bagi makhluk. Tengok, sainku buta dah lah mata kan no. Pagar mutu. Tepuh di tiap api. Buta lah. Kerana sifat buta ni sifat kekurangan. Tuhan tak bersifat dengan sifat kekurangan. Hanya wajib Tuhan itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Nak kata Tuhan buta tak boleh. Mustahil. Lalu tu hanya wajib mestilah yang melihat yakni bersifat dengan sifat pelihat tu. Yang melihat yakni bersifat dengan sifat pelihat selama-lamanya Allah Ta'ala wajib mesti. Bukan kata hari ni Tuhan nampak, esok Tuhan tak nampak dah. Selama-lama makna kekal. Tuhan itu bersifat dengan sifat pelihat. Tuhan tahu belaka. Walaupun Nasri duk lekat limuk yang berkokok, yang bergulung, duk buat apa, Tuhan tahu tu. Nasri. Nampak tak tu? Aku nak nusuk kat sangkuh hari ni. Tuhan tahu juga. Tusuk ikan dah sekor, dah 40. Tusuk ikan, takut habis tak ada diku. Kita tusuk Tuhan tahu juga. Ada? Supaya dia malam tu. Ya gimana
lama terlalu tu, tak tahu tu. Ya, yang lagi start. Dah, gimik pak kelik sana tu mari selalu. Tapi lama. Tak tahu tu. Tiap-tiap minit saat tu apa tu saya tahu belakang tu. Alif pun tu saya tahu juga. Dia baca tak ni? Tak baca. Ha? Baca bila? Ha? Ha? Tak baca. Tadi kena baca ngaji sudah. Okey. Itulah nama kata sifat maknawi. Kena pergi molek tu. Ni kita baru ngaji WhatsApp pergalah habis kita ni tak naik lagi faridah so. Faridah tinggi dah. Naik qawaiduddin gitu ya masa. Dah ngapa? Nak baca kita tu tak usul kok. Usul dok dapat pekah dok belakang. Pekah belakang tu dok cara hamakmu muwafiq dan masbuk. Kita tu. Habis. Tengok soal lagi. Dan kaunuhu mutakalliman. Nabi suk dah lah. Sifat maknawiyah ada berapa ni Syukri? Ada berapa ya? 7. Sifat ma'ani hak dulu ada berapa? Basri. Sifat ma'ani ada berapa? Hak yang lepas kudrat iradah hingga sampai kalam. Ada apa dah? Tu? 7. 17. Siap ada. 17 ada. Kena ingat tu. Sifat ma'ani ada. 7 kudrat iradah ilmu hayat samuk basar kalam. Sifat ma'nawiyah pun ada tu. 7. Ambil kaunuhu qadiran kaunuhu muridan. Hingga sampai kaunuhu mutakalliman di sini. Semua sifat maknawiyah yang 7 tu dia melazimkan sifat ma'ani yang tu 7. Apabila ada kudrat, adanya kaunuhu qadiran. Apabila adanya iradah, mestilah adanya kaunuhu muridan. Apabila ada sifat ilmu di Tuhan, mestilah adanya kaunuhu aliman. Apabila adanya sifat hayat di Tuhan, mestilah adanya kaunuhu hayyan. Apabila adanya sifat samuk di Tuhan, mestilah adanya kaunuhu sami'an. Tu dia panggil melazim. Apabila ada sifat basar di Tuhan, mestilah adanya kaunuhu basiran. Apabila ada sifat kalam di Tuhan, mestilah adanya kaunuhu mutakalliman. Tu dia panggil melazim ia. Berarti makna melazim, makna berakil. Dan kaunuhu mutakalliman. So lagi. Kalau kira ke atas pada kaunuhu qadiran lah. Kalau kita nak ambil yang mula-mula ke atas pada kata wujud. Dapat mula-mula tu. Dan kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu tu raja ni Allah lah. Kaunuhu keadaannya Allah Ta'ala tu mutakalliman. Dobik betul mutakalliman tu. Aizatan muttasifan bil kalami. Pada bangun mik tu ada. Ada tak mik tak cekah ada. Aizatan muttasifan bil kalami. Tu tulis betul mutakalliman tu. Aizatan muttasifan bil kalami. Mana kata zat yang bersifat ia dengan sifat kalam. Tu habis tu. Apa arti kaunuhu mutakalliman? Tengok sikit. Arti kaunuhu mutakalliman tu. Berarti kita boleh baca tu. Keadaannya Allah Ta'ala itu yang berkata-kata. Apa maksud dengan kata yang berkata-kata? Tulis betul yang berkata-kata. Ya'ni zat yang bersifat ia dengan sifat berkata. Tulis betul yang berkata. Yakni zat yang bersifat ia dengan sifat berkata. Nak royak kata diri Tuhan. Zat tu diri Tuhan lah. Zat yakni diri Tuhan itu bersifat dengan sifat berkata. Apabila Tuhan bersifat dengan sifat berkata, maka Tuhan boleh
berkata, boleh berkecek. Pada mau tanya dah lah Syukri. Syukri, Tuhan kita kecek dengan apa? Syukri? Sifat apa? Sifat berkata. Adapun kita kecek dengan apa? Kita kecek dengan apa, awang? Pok Wang kecek dengan apa? Duduk kecek dengan sain, duduk kecek dengan keri, tak pun duduk kecek dengan apa, Pok Wang? Mak, kecek apa? Kecek dengan apa mak dia kecek dah? Sifat apa? Sifat perkata agak. Tapi sifat perkata kita ni kena kepada satu alat. Hak Tuhan jadi dan Tuhan bubuh di anak lidah. Maka sifat perkata kita ni kena kepada benda baharu. Tengok, budak-budak hari tu kecek boleh tak? Tak boleh. Pandai tiak ya. Puang lepas pek. Berwipet tu hingga tiak. Tapi lah ni boleh. Itu makna kata berubah sifat perkata kita. Itu bagi benda baharu. Adapun Tuhan, sifat perkata Tuhan yang tak berubah. Lah tu. Sedia kala lagi. Hingga kekal selama-lama. Habis itu. Lagi pula keadaannya yang berkata-kata tu, yang melazim ia keadaannya yang berkata teh. Melazim akan kalam, yakni akan sifat berkata. Tulis betul akan kalam tu, yakni akan sifat berkata. Apa makna melazim ia akan kalam? Yang berdiri hak tadi subah. Dengan makna lahna ni Basri. Yang melazim ia akan kalam dengan makna lahna melazim. Apabila ada apa? Sebut besok. Apabila ada apa? Bahasa habis dah ni kalam ni. Apabila ada sifat apa? Syukri, apabila ada sifat apa? Apabila ada sifat kalam, mestilah ada sifat apa? Mestilah ada? Kaunuhu mutakalliman. Tu dia panggil melazim ia. Dengan makna lahna ni apa mak? Melazim ia akan kalam. Dengan makna apa? Apabila apa? Ni apa mak ni? Mak nampak gelah kesah dia ni. Mengaji lama sikit nampak ya Allah susah masa malah nampak dia. Sete manusia. Lahna melazim. Ngaji buah baru tu. Malah dah nampak. Dia tak boleh duit je. Benda tak nampak ni malah ni. Boleh pahala tak apa. Pahala ni benda apa tu? Benda nampak atau tak nampak kan? Tak nampak. Malah. Kalau makhluk seja tak apa. Ke tak seja makhluk ni? Ke ni. Boleh tepuh pika agak. Misah ada anak-anak jadi panjang. Boleh ngabocong. Tu mungkin tak wih gelong tak resti orang makhluk. Senok berkali dah. Boleh gelong lah. Tengok mana lahna baik tu ni. Ya. Melazim ia akan kalam. Dengan mana? Apabila ada apa? Saat ni Syukri ayat dah. Sifat apa? Kali lagi Syukri. Apabila ada sifat apa? Apabila ada sifat kalam, mestilah ada apa? Kaunuhu mutakalliman. Nak goyak kata makna melazim ia akan kalam tu tulis situ. Yakni dengan maknanya apabila ada sifat kalam, mestilah adanya kaunuhu mutakalliman. Apabila ada merah, mestilah adanya keadaan merah. Apabila ada hitam, mestilah adanya keadaan hitam. Nak bererti keadaan tu. Dia panggil satu perkara yang nak hitam tu lekat di kayu. Kalau tak ada keadaan tu, hitam tak boleh lekat di kayu.
Kemudian keadaan hitam tu ia panggil duk di antara ada dan tak ada. Nak kata ada sangat pun tak boleh, nak kata tak ada langsung pun tak boleh. Keadaan. Di sini sama. Apabila ada sifat kalam di Tuhan, mestilah adanya kaunuhu mutakallim. Keadaan yang berkata. Apa keadaan? Ia panggil satu perkara yang nak sifat kalam itu masuk di zat Allah. Nak lekat. Habis tu. Sifat kalam mana sifat? Yang berdiri. Yakni yang tupai ia sifat kalam itu tupai kepada zatnya, yakni pada zatnya Allah. Sifat kalam duk tupai di zat Allah. Duk tupai di zat Allah. Diri Tuhan tu. Habis. Mustahil ia Allah Ta'ala. Yakni tak boleh terima pada akal tu mustahil. Apa mustahil ya Badri? Apa makna mustahil? Usul ni kalau kita orang ni kalau tak gerti usul ni tak ada akal gitu. Pak Dayak kata, orang nak ada akal lah, nak bukan pengkayu. Ada? Pada ada akal tak? Ada belakang akal ni. Orang ni kalau tak pandai usul, tak pandai beza hukum akal, muta'alaq bagi hukum akal ni, kalau orang ni tak pandai beza, dia panggil orang ni ada akal juga. Tapi akal dia tu tak sempurna. Dengan ulama kata orang ni orang gila dah. Tak ada. Tak pandai usuluddin, tak pandai apa? Tak pandai sifat 20. Nah, apa setengah ulama kata orang ni orang gila dah. Majnun dia panggil. Majnun. Ismail Majnun. Ismail ni gila. Bukan gila. Sungguh dia nak bagi kita mikir. Bagi kita mikir. Tengok. Mustahil ia Allah Ta'ala tu yang kelu. Apa yang kelu? Yakni yang bersifat ia dengan sifat dengan sifat bisu. Tu yang kelu. Yakni yang bersifat ia dengan sifat bisu. Nak ayat kata Allah tu. Tuhan tu sifat bisu tak ada di dia. Sifat bisu sifat bagi siapa ni? Masri. Sifat bisu sifat bagi siapa? Sifat bisu ni sifat Tuhan ke sifat bagi makhluk? Abang. Sifat bisu ni sifat hak Tuhan ke sifat makhluk hak kita? Mana kata Tuhan bisu? Ya betul. Tolong buat buat sikit. Tak apa kita jawab tak kena dengan ngaji, tak apa. Faham tak? Tak apa jawab tak ada kena dengan ngaji. Kita hajar tu. Ya, sifat bisu ni sifat siapa? Sifat Tuhan ke sifat bagi makhluk buat kita? Sifat makhluk. Sampai tu dia kata mustahil ia yang kelu. Nak goyak kata sifat bisu tu tak ada di tu. Tuhan tak boleh terima sama sekali. Pada akal kita kata Tuhan tu bisu, tak boleh terima. Tapi kalau kata manusia tu bisu, boleh terima tak? Boleh. Dia berkata, alih bisu dah ni. Kan? Balik mutu. Lidah dia pergi sakut di gia. Putuh lidah. Bisu dah alih. Tak boleh kacik dah. Dia berkata. Akal boleh terima tak? Dia tak khabar. Boleh kata ana? Boleh terima kot ana? Boleh terima kata alih tu bisu. Sebab makhluk ni benda boleh jadi syukri dah. Ya boleh jadi. Haruh keri kata. Kenapa yang mulai haruh dia turun? Apa makna haruh? Kalau turun pun boleh terima, tak turun pun boleh terima. Boleh terima belaka dua belah. Dia panggil benda haruh. Supaya pak kita belaka ni haruh ni. Haruh jahil, haruh alim. Dua. Lalu tu hanya wajib yakni mesti yang berkata-kata yakni yang bersifat ia dengan sifat perkata
selama-lamanya Allah Ta'ala. Tu wajib. Mesti Tuhan tu bersifat dengan sifat kalam. Mesti Tuhan itu bersifat dengan sifat perkata. Tuhan yang tak bisu. Nak kata Tuhan bisu tak boleh. Mustahil. Kalau kata pada, misal kita buat soalan. Kalau kata pada ini kata Tuhan bisu, akaya boleh terima tak? Tak boleh terima? Kalau pada ini kata Tuhan bisu, akaya boleh terima tak? Tak boleh terima. Tak boleh terima itulah yang panggil mustahil. Nak berkata mustahil. Kalau alih kata Tuhan buta, boleh terima tak akal pada ni pada Abang Mak ni? Boleh terima tak? Alih kata Tuhan tu buta, boleh terima tak? Tak boleh terima akal. Akal kita tak boleh terima itulah ia panggilnya mustahil. Syukri. Kalau katanya Zakaria Shaghir ni kata Tuhan bisu, akal Syukri boleh terima tak? Tak boleh terima. Tak boleh terima itulah ia panggil apa? Mustahil. Basri. Nah, kalaunya awang ni yang kata Tuhan ni lemah, akal Basri boleh terima tak? Tak boleh terima. Tak boleh terima itulah ia panggil apa? Mustahil. Apabila mustahil, wajib Tuhan tu tak lemah. Wajib Tuhan tak bisu. Wajib Tuhan tak ada. Tak. Yang panggil istihalah pula situ. Banyak cara lagi. Habis. Adapun dalil sifat maknawiyah ini, tengok sikit je. Tidak ada pun tu wisuk tasang lah. Nak gi nimbung, nak siapa tasang nimbung ni siapa nak pedu tak siapa pula. Adapun dalil sifat maknawiyah ini, mana dalil kata Tuhan tu ada kaunuhu qadiran. Salah kata kita. Mana dalil kata Tuhan tu ada kaunuhu muridan. Tengok, adapun dalil sifat maknawiyah ini, tulis tu, yakni sifat maknawiyah yang 7 ini. Sifat maknawiyah ini yakni sifat maknawiyah yang 7 ini. Mana hak 7? 1. Basri, apa? Kaunuhu apa? Sifat maknawiyah ini, yakni sifat maknawiyah yang 7. Mana 7? Pertama, Zakaria. Sebut habis ya. Kaunuhu apa? Yang kedua apa, Mak? Kaunuhu apa? Duk tak payah muka sebut tak lah. Tak berhati pun ni ngaji. Yang kedua apa Basri? Yang ketiga apa Syukri? Yang keempat apa Alawi? Kaunuhu apa? Awang? Lakah dah. Hayyan dulu. Mana Yang kelima kaunuhu apa? Sami? Yang ke hak ngaji lepas tadi, kaunuhu gapo ning ya Shaghir? Basiran. Apa mak? Yang ketujuh kaunuhu apa? Lak kesuk. Mutakaliman. Ambil lak kesuk nak lak nak bagi lak wahi bagi lak tu. Tengok. Adapun dalil sifat maknawiyah ini, yakni sifat maknawiyah yang 7 ning, mana dalil dia? Iaitu dalil bagi sifat maknawiyah tu, domainnya itu, iaitu mubtada khabar, ialah dalil sifat ma'ani. Dalil sifat ma'ani mana? Yang telah lalu oleh, nak oleh siapa? Yang telah lalu oleh sebutnya nyo dalil bagi sifat ma'ani. Dia mau tanya, mana dalil kata Tuhan ada sifat kaunuhu qadiran? Ambil dalil sifat ma'ani dulu nu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tu dalilnya. Mana dalil kata Tuhan tu ada sifat kaunuhu muridan? Nu, ambil dalil sifat ma'ani sifat iradat nu. Nampak Syukri? Ambil dalil tu. Sebab apa? Sebab sifat maknawiyah ni dia melazim akan sifat ma'ani yang 7. Habis. Adapun yang harus
ada hak Allah Ta'ala itu berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggal akan dia. Lawannya tiada harus seperti wajib. Di situ ya buatlah ni tak? Buat alih laki pada waw. Ya buatlah ni tak? Mak. Buat ya buatlah tu tak? Wa alih ni ibu sini. Tu wajib. Kau nak baca tak boleh isak. Seperti wajib atau mustahil. Maka iaitu mustahil. Tiada harus itu hanya harus selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Isak insya-Allah kita akan mengaji sifat harus bagi Tuhan. Tuhan buat kita ni wajib ke tak? Isak ngaji. Jawabnya tak wajib. Tuhan buat kita ni termasuk di dalam kata benda harus. Tuhan nak buat kita apa boleh, tak saya buat pun boleh. Pas kita duk semaya tu wajib ke tak tahwi pahala? Tak wajib, harus saja. Kita duk semaya tu harus bagi Tuhan nak wi pahala. Harus bagi Tuhan tak wi pahala. Kita duk ngaji ni wajib ke tak tahwi pahala? Tak wajib, harus saja. Tak isak ngajilah. Dia panggil semua perbuatan Tuhan itu panggil benda harus laku. Kalau kata wajib bermakna ada Tuhan seorang lagi paksa Tuhan. Boleh ke tak ada Tuhan seorang lagi? Tak boleh. Tuhan ada saja. Dan kira isaklah. Kira isak. Wallahu a'lam.